Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Nombor satu, pertamanya radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Nombor dua, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semua dengar kah? Semua jelas. Dan yang ketiganya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Muslimin, muslimat, umat Nabi Muhammad yang dirahmati Allah sekalian, semoga saya dan kita semua dikasihi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita guna sebuah buku terjemahan, tajuknya Hadis 40, tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Karangan Dr. Imaduddin, Dr. Iyadah Ibn Ayyub Al-Kubaisi, dan diterjemahkan oleh Syekh Hairun Nizam bin Mat Husain hafizahullah. Tuan-tuan, hadis ni, buku ni dihimpunkan 40 amalan yang kecil tetapi pahalanya sangat besar. Kesemua adalah hadis sahih. Kesemuanya adalah hadis sahih. Malam ni kita sampai pada hadis yang keempat. Tuan-tuan yang terlepas 3 hadis sebelum ni boleh tengok rakaman yang sebelum-sebelum ni di bawah tajuk hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Hadis keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود. Maksud hadis ni daripada Ibnu Abbas, beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada daripada siang-siang mana pun yang amalan soleh pada siang-siang tersebut lebih dicintai oleh Allah lebih daripada siang-siang ini. Rasulullah maksudkan siang-siang 10 terawal dalam bulan Zulhijjah. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, adakah lebih afdal melebihi jihad pada jalan Allah? Nabi pun jawab, jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya, melainkan
seorang lelaki yang telah keluar dengan membawa jiwanya dan hartanya, lalu dia tidak pulang dengan membawa sesuatu pun daripada nyawa dan hartanya itu. Rawahu Abu Daud. Ni cerita tentang apa ni? Yang pertama sekali tajuk dia tuan-tuan. Tajuk dia kelebihan 10 hari terawal Zulhijjah. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan semua pada malam ni, kita ni berapa hari bulan? Hari ni berapa hari bulan Islam? Orang Kedah dia panggil bulan Melayu. No? Orang tua-tua Kedah dia sebut bulan Melayu. Bulan Melayu tu Muharram Safar tu orang Kedah sebut bulan Melayu. Saya pun tak tahu pasal apa disebut begitu. Bulan Islam Muharram Safar malam ni 20 berapa? 25. Malam ni 20, hari ni 25 Zulqa'dah. 25 Zulqa'dah. Lepas Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah ni bulan 11, Zulhijjah bulan 12, lepas tu Muharram Safar. Muharram bulan 1, Safar bulan 2. Di dalam Islam ada Allah Ta'ala memperuntukkan ada hari-hari yang lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ada bulan-bulan yang lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain. Contohnya Ramadan. Bulan Ramadan lebih afdal daripada semua bulan-bulan yang lain. Maka ramai di kalangan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu bahawa dalam 360 hari setahun ada 10 hari melakukan ibadat di dalam 10 hari itu lebih afdal daripada sepanjang tahun. Lebih afdal daripada hari-hari yang sepanjang tahun. Itu maksudnya. 10 hari yang dimaksudkan itu untuk dibanyakkan ibadat yang wajib dan sunat ialah daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, saya sangat berbesar hati untuk sampaikan satu amanah ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ada banyak hadis yang Nabi cerita tentang kelebihan 1 sampai 10 Zulhijjah, bulan raya haji orang panggil. Bulan raya haji. Kita ingat Zulhijjah ni raya haji saja, kan? 10 Zulhijjah raya haji. 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. 10 raya haji. Tetapi ada satu lagi perkara, iaitu yang Nabi sebut 10 hari daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, amal ibadah di dalam itu sangatlah afdal, melebihi semua hari yang ada dalam setahun. Kita tahukah kita tak tahu kelebihan ni? Kalau kita belum tahu, maka berazamlah bermula daripada malam ni tuan-tuan dengar, kita nak masuk Zulhijjah lagi 5 hari. Tuan-tuan, nak masuk 1 Zulhijjah lebih kurang 5 hari saja lagi. Tuan-tuan berazam dengan bersungguh-sungguh, niat nak puasa sunat yang banyak antara 10 hari itu. Kalau nak puasa hari-hari boleh tak Ustaz? Boleh. Jangan puasa 10 Zulhijjah saja sebab yang tu raya haji pertama. Puasa hari itu bukan dapat pahala, berdosa lagi. Ingat tuan-tuan, 10 Zulhijjah yang tu hari pertama raya haji, yang tu diharamkan berpuasa. Adapun amalan sunat, 10 hari itu kita membanyakkan amalan sunat. Nak buat apa Ustaz? Jangan tentukan apa-apa, tak perlu tentukan apa-apa. Banyakkan puasa sunat, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran dalam 10 hari itu, banyakkan bersedekah, banyakkan tolong orang, eratkan silaturahim 10 hari itu, banyakkan berbakti kepada mak dengan ayah, banyakkan tunaikan hak jiran sepanjang 10 hari itu, muliakan jiran. Banyaklah benda noh, ada beratus amalan kebaikan yang kalau kita nak senaraikan. Yang paling besar sekali ialah 10 hari awal Zulhijjah itu janganlah lakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya maksudkan selain daripada tu boleh buat dosa besar, tak. Nah, tetapi selalunya
apabila ada masa-masa tempoh-tempoh yang Allah gandakan pahala ini, maka elakkanlah seboleh-bolehnya daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari yang mulia ni. Jadi tak lama dah, lagi 5 hari saja. Kalau tuan-tuan niat betul-betul nak buat, kan, betul-betul nak banyakkan, mula daripada sekarang, bukan niat lagi 5 hari baru niat, baru berazam, bukan. Sekarang ni, malam ni, ketika saya sedang bercakap ini, tuan-tuan berazamlah. Saya menyeru diri saya yang bercakap dan kita semua berazamlah kepada Allah. Kita nak banyakkan. Ustaz, boleh tak saya nak khatam Quran 10 daripada 1 sampai 10 Zulhijjah? Saya nak baca sehari 3 juzuk sebab hari itu adalah hari-hari yang Allah Ta'ala gandakan amal ibadah kita. Jawapannya boleh. Siapa yang berazam 1 sampai Zulhijjah ni, dia kata, Ustaz, saya nak khatam Quran 30 juzuk dan saya nak puasa tiap-tiap hari sampai 9 Zulhijjah. Boleh? Jawapan dia adalah sangat boleh. No? Tuan-tuan pasang niat daripada sekarang, selain daripada puasa sunat, puasa sunat pula. Selain daripada sembahyang berjemaah tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, jangan tinggal, azam untuk tak tinggal. Ada sebahagian orang benda tu biasa je bagi dia, tuan-tuan. Ada sebahagian orang yang tu dah satu pengorbanan yang besar dalam hidup dia, sembahyang berjemaah tiap-tiap waktu ni, tuan-tuan. Selain daripada tak tinggal sembahyang Jumaat 5 waktu tu, kita azam nombor 1 nak sedekah tiap-tiap hari, 1 sampai 10 Zulhijjah. Boleh sedekah tiap-tiap hari. Bolehkah Ustaz kalau hari biasa ni kami sedekah sebulan sekali je, tapi bila mai 1 sampai 10 Zulhijjah kami nak sedekah tiap-tiap hari sebab Nabi sebut itu hari yang mulia? Boleh. Boleh. Mendapat pahala sunnah dan mendapat kelebihan membanyakkan ibadah di dalam hari-hari yang istimewa dalam setahun ini. Nah, kalau tuan-tuan perasan, kita dalam surah Al-Fajr juzuk 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin 'ashr, wal fajr, Allah Ta'ala bersumpah demi fajar, walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ni, kata jumhurul mufassirin, majoriti ulama tafsir kata 10 hari yang disumpah oleh Allah itu adalah daripada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Besar, tuan-tuan, ni hari-hari ni besar. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, hadis yang kita baca tak sahih, Nabi kata tidak ada amal soleh yang lebih Allah suka daripada 10 hari ini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah 10 hari itu lebih besar daripada berjihad pada jalan Allah? Nabi kata, ya, lebih besar daripada berjihad di jalan Allah. Kecuali satu orang yang berjihad pada bulan tersebut, pada hari-hari tersebut. Yang tu maksudnya jihad pada hari tersebut berganda-ganda lagi lah. Ataupun ada juga ulama sebut, sesiapa yang berjihad, buat keluar harta dia pergi berjihad, semua harta dia habis yang begitu banyak, dia pun mati syahid, maka jihad itu walaupun bukan pada 10 hari Zulhijjah, maka jihad sebegitu lebih afdal, tetap lebih afdal, seperti mana yang disebutkan oleh jumhur ulama. Apapun, ala kulli hal, para ulama termasuk al-Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif Al-Hambali, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia sebut, dia kata hari-hari yang 10 ini, daripada 1 sampai 10 Zulhijjah ini, dia adalah hari yang paling afdal sepanjang 360 hari. Ramai kita tak tahu. Ramai kita terlepas pandang. Lah PKP, lah sekarang ni PKP, ramai orang yang susah. Kita doakan umat Nabi Muhammad yang susah ni, semoga Allah Ta'ala memberikan ketenangan, Allah Ta'ala meluaskan rezeki mereka, memudahkan rezeki mereka, dan semoga datangnya hari-hari yang mulia ini, 1 hingga 10 ni, Allah memberikan jalan keluar yang segera kepada semua umat Islam,
dan dengan berkat mereka menggandakan amal ibadah dalam 10 hari terawal Zulhijjah ini, semoga Allah Ta'ala memberikan ketenangan dalam keluarga tersebut. Allah bagi redha, Allah bagi hidayah, Allah tambah iman, Allah murahkan rezeki semua umat Islam di Malaysia khususnya, di seluruh dunia umumnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala sekalian. Jadi Al-Imam Nawawi sebut kita disunatkan untuk memperbanyakkan zikir. Jadi yang pertama, kita niat untuk banyakkan bacaan Quran. Ni nak mai lagi 5 hari ni. Siapa yang boleh betul-betul azam, ya Allah aku nak khatam, itu terbaik. Nombor 2, sedekah tiap-tiap hari. Sedekah lagi ustaz sembang boleh apa ni nak sedekah dah ada orang duit tak ada lah ni kan. Tuan-tuan, kalau kita duit tak ada, sedekahlah 10 sen sehari. Allah Maha mengetahui kemampuan kita. Kalau tak ada, kalau mampu lebih, bagi RM1 sehari. Daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kalau mampu lebih, bagi RM10 sehari. Mampu lebih, bagi RM100. Allah tahu berapa banyak yang kita ada. Berapa banyak kemampuan kita. 1, baca Quran, khatam Quran. Yang kedua, bersedekah tiap-tiap hari. Yang ketiga, puasa sunat. Siapa rajin 9 hari. Daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Boleh ke ustaz puasa sunat 1 sampai 9? Boleh. Ia sunnah dan ia sunat. Sangat afdal. Ia sangat afdal. Sama-sama kita puasa. Ustaz sembang, ustaz buat sampai 9 hari. Saya abang siap-siap, saya pun tak mampu sampai 9 hari. Tuan-tuan. Alasan tu macam-macam lah. Nak bagi Kedah ni dia panas, dia lebih kan. Jangan tanya orang Johor yang main di sini ke orang Selangor ke hak main sini kan. Kedah ni panas dia lebih. Kan. Lah ni panas. Dia tak hujan. Jadi biasalah alasan lah tu. InsyaAllah 3-4 hari tu insyaAllah kita akan puasa di antara 1 hingga 9 Zulhijjah ni. Quran, sedekah setiap hari, puasa setiap hari dan banyakkan 2 zikir. Al-Imam Nawawi sebut banyakkan zikir pada 10 ni. Allah suka orang yang berzikir. Allah suka orang yang membanyakkan zikir. Saya nak abang kat tuan-tuan, dalam Quran bila Allah sebut tentang zikir, Allah akan sebut zikran kathira. Mereka berzikir dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak disukai oleh Allah. Zikir yang banyak daripada 1 hingga 10 Zulhijjah sangat disukai oleh Allah. Ini bukan saya sebut tau. Ini hadis Nabi. Ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tak ada amalan soleh yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad ni yang lebih Allah suka daripada 1 sampai 10. Kerana 1 sampai 10 Zulhijjah terhimpun ke semua amalan terbaik dalam setahun, iaitu 1 sampai 10 Zulhijjah kita berkorban. 1 sampai 10 Zulhijjah ada ibadat mengerjakan haji. 1 sampai 10 Zulhijjah ada wukuf di Arafah. 1 sampai 10 Zulhijjah ada puasa sunat. 1 sampai 10 Zulhijjah semua terhimpun dalam ni. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, saya menyeru kepada diri kita semua berazamlah tuan-tuan. Ni kita dengar ni. Rahsia dia hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah begitu suka 10 hari ni? Kenapa Allah begitu suka 10 hari ni? Wallahu a'lam. Tapi Nabi bagi tahu rahsia ni. Nabi bagi tahu. Ada orang dia dengar malam ni, walaupun dia dengar kelebihan-kelebihan ni, dia tak berasa apa pun. Dia dengar, dia suka, dia tak benci, tapi dia tak berasa pun nak buat ibadah-ibadah tu. Maka beristighfarlah kepada Allah sekarang. Mohon ampun dengan Allah banyak-banyak. Banyakkan sebut Allah, wahai Allah, ampunkan aku, wahai Allah, ampunkan aku, wahai Allah. Dengan sebutan yang barakah yang Nabi ajak, astaghfirullah. Astaghfirullah pun boleh dah tuan. 2 kataannya. Astaghfirullah, astaghfirullah, wahai Allah, ampunkan aku, wahai Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka hati kita jadi suka untuk melakukan kebaikan dan ibadat. Sebab tu ada doa dalam Quran, Allah Ta'ala ajak, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Wahai Allah,
jadikanlah aku ini suka dengan iman. Dan hiaskanlah iman itu dalam hati kami. Itu antara doa tu. Jadi, siapa yang dengar benda ni tapi tidak rasa untuk membuat ibadat, nak lagi 5 hari ni nak masuk Zulhijjah, maka mohonlah ampun dengan Allah supaya Allah Ta'ala bersihkan hati. Hati kita perlu dibersihkan. Zikir yang paling kuat untuk membersihkan hati adalah zikir yang berbunyi astaghfirullah. Sangat kuat. Dia membersihkan hati yang kotor dan hitam. Jadi semoga hadis yang keempat ni memberi manfaat kepada saya dan kita semua. InsyaAllah ada 40 amalan yang kecil tetapi pahalanya sangat melimpah ruah. Ini adalah amalan keempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Jadi nak sambung kitab kedua kah? Tak payahlah, tak larat. Cukuplah takat tu dulu insya-Allah. Untuk malam ni, semoga majlis ilmu ni bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Semoga Allah rahmat kita semua. Semoga Allah kasih kita semua. Semoga Allah redha kita semua. Empat benda tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.